Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Salihin bin Mazli, I19103822. Yang saya hormati Ustazah Ainul Marutiyah serta sahabat-sahabat seperjuangan yang lain. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang kaedah 36, iaitu kaedah yadkhulul qawiyyu ala dha'ifi wala aqsu. Okay, yang bermaksud yang kuat mencakupi yang lemah, namun tidak berlaku sebaliknya. Okey, kaedah ini membawa maksud sesuatu perkara atau perbuatan yang dituntut supaya meninggalkannya dengan hukuman yang lebih berat. Okey, maksudnya kat sini saya bagi satu contoh. Contohnya ni nak bagi nampak gambaran saja. Okey, satu contoh yang mana kita ada satu pendapat yang rajih, satu pendapat yang kuat dan satu pendapat yang lemah. Okey, pendapat ni yang mana pendapat yang kuat ini tadi dia boleh menguatkan lagi pendapat yang lemah. Kan? Dia boleh dapat menguatkan pendapat yang lemah. Tetapi bagi pendapat yang lemah pula dia tidak boleh menguatkan pendapat yang kuat tadi. Pendapat yang rajih tadi. Sebab apa? Sebab dia lemah. Jadi bila lemah, macam mana dia nak kuatkan? Ibaratnya macam orang yang lemah, kan, orang yang lemah fizikalnya, macam mana dia nak mempertahankan orang yang kuat fizikalnya lebih daripada dia. Okey, itu satu contohlah, contoh yang mudah untuk difahami. Okey, yang kedua adalah dapat meliputi serta mencakupi perkara sejenis yang mana hukumannya atau tuntutannya lebih lemah dan rendah. Okey, maksud dia adalah satu perkara, satu tuntutan itu dia mestilah sejenis. Contohnya macam umrah dengan haji. Umrah dengan haji kan. Umrah dengan haji adalah satu pelaksanaan yang dia sama, berbeza daripada segi beberapa tempat dan beberapa cara. Tetapi haji itu adalah lebih kuat ataupun dia lebih kuat tuntutannya berbanding umrah. Okey, satu contoh lagi adalah seorang lelaki mempunyai seorang hamba, dia menyetubuhi hambanya, tetapi dia juga mengahwini kakak kepada hamba dia tadi. Maka perkahwinan itu sah, tetapi dia haram menyetubuhi hambanya. Sebab apa? Sebab ikatan perkahwinan itu lebih kuat daripada hamba. Okey, itu contohlah kan, contoh. Okey, yang ketiga, tuntutan atau hukuman yang lebih rendah dan lebih lemah itu tidak dapat mencakupi hukuman atau tuntutan yang lebih kuat daripadanya. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, yang saya terangkan tadi, yang kuat tidak boleh menguatkan ataupun yang kuat tidak boleh mencakupi ataupun meliputi yang lemah, tidak boleh mencakupi ataupun meliputi yang kuat. Maknanya yang lemah dia tidak mampu untuk mempertahankan, membentengi yang kuat. Contohnya seperti tadilah, pendapat yang lemah dia tidak boleh menguatkan lagi pendapat yang kuat. Tetapi pendapat yang kuat itulah yang boleh menguatkan pendapat yang lemah. Okey, saya kira itu saja daripada saya. Okey, tentang hukum furu' itu akan disampaikan oleh sahabat saya lah sampai sini. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Hakim bin Ma'asri, nombor matrik I1830331. Okey, saya akan meneruskan pembentangan daripada saya kaedah 36, yadkhulul qawiyyun ala dha'ifun wala aksun. Yang kuat mencakupi yang lemah namun tidak berlaku sebaliknya. Okey, saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya, hukum furu'. Okey, seperti dalam slide terdapat dua situasi yang tentang hukum furu'. Okey, yang pertama, seseorang itu diharuskan melakukan ibadat haji dan umrah serentak atau memasukkan haji ke dalam umrah ataupun haji qiran. Di sini kalau kita faham, dia macam kalau kita buat haji ni, kita boleh buat sekali dengan umrah, ataupun haji qiran. Lepas tu kalau kita buat sebaliknya tu tak boleh. Macam the slide tu kata, namun ia tidak boleh melakukan yang sebaliknya, iaitu tidak boleh buat umrah dengan haji sekaligus.
Hal ini kerana ibadat haji ni lebih besar. Sebab orang kata kalau nak buat haji dengan umrah boleh, tapi kalau buat umrah lepas tu haji tak boleh, sebab haji ni dia lebih besar, ibadat dia lebih besar. Sebab ini merupakan qaul jadid dan qaul qadim Imam Syafi'i. Okey, yang kedua pula tentang seorang hamba. Jika seorang lelaki ni dia mempunyai seorang hamba perempuan dan ia menyetubuhi tersebut, kemudian ia mengawini saudara perempuan kepada hambanya, maka hukum akad tersebut adalah sah. Lepas tu apabila sudah sah, kalau lelaki tu dia nak setubuh dengan hamba tu tak boleh. Sebab akad perkahwinan tu dia lagi kuat. Dia kata kan, macam tajuk dia kata kan, yang kuat mencakupi yang lemah. Sebab akad perkahwinan ni dia lagi kuat daripada hamba tersebut. So dia tak boleh. Maka haram lah kalau lelaki tu nak setubuh sebab dia dah kahwin. Lepas tu hal ini kerana akad dalam dia kata hal ini kerana akad perkahwinan ada lebih kuat dan lebih kukuh banding hamba. Okey, begitu juga macam kalau laki ni sekiranya laki tersebut dia mengadakan akad terlebih dahulu. Contoh laki ni dia kahwin dulu, lepas tu dia nak setubuh dengan dia punya hamba tu, maka haram juga sebab dia dah kahwin sebab dia dah ada akad. So kat situ kita dapat tahulah akad ni dia lebih ibadat dia lebih kuat lah. Lebih kuat, so dia tak boleh lah nak dah kahwin tu dia nak setubuh. Hal ini kerana al-milku al-yamin lebih lemah daripada akad perkahwinan. Sekian dari saya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azfar bin Zaidi, nombor metrik I18303378. Baik, saya akan menerangkan untuk slide yang seterusnya, iaitu yang mana saya akan menerangkan kaedah 37, iaitu dimaafkan pada wasilah dan tidak dimaafkan pada yang maksud. Okey, ataupun dalam bahasa Arab dia yu'tafaru fi awasail ma la yu'tafaru fi al-maqasidi. Itulah bahasa Arab dia. Kalau dalam bahasa Melayu dia dimaafkan pada wasilah dan tidak dimaafkan pada orang yang bermaksud. Okey. Kita boleh lihat poin yang pertama. Poin pertama dia tulis sesuatu yang seharusnya ada pada apa atau sesuatu yang menjadi maksud itu yang seharusnya ia dipenuhi. Okey, maksudnya macam ni. Dia nak katakan dalam poin 1 ni, dia menggantikan sesuatu benda dengan benda yang lain. Okey, itu apa yang dia cakap dalam untuk poin nombor 1, apa yang saya faham. Okey, seterusnya poin nombor 2, tetapi apa yang menjadi wasilah untuk menghasilkan maksud dan tujuan itu dapat dimaafkan dengan mengurangi atau dilonggarkan. Okey, kita boleh tengok sebagai contoh macam mana kita adat kita lah, adat orang Melayu, yang mana dulu-dulu kan suka puja-puja benda pemujaan lah. Dari segi pemujaan, yang mana kita ni dulu kuat sangat percaya dengan bab-bab pemujaan ni. Yang mana bagi contoh bab mandi. Bab mandi ni yang mana contoh dulu orang kita percaya dengan mandi bunga ni boleh bagi sihatkan tubuh badan. Contohnya aku mandi bunga ni untuk menyihatkan badan aku. Okey, itu ada orang dulu. Lepas tu bila datang Islam ni kat tempat kita ni, ulama-ulama tu depa ubah cara pemikiran kita ni, yang mana depa buat contoh kita tukarlah cara mandi ni, kita buat macam cara kita buat contoh ya, mandi malam mandi sepenuh hari Syakban. Contohlah, padahal depa ulama tu ajak contohnya saja aku mandi untuk bulan Syaban kerana Allah Ta'ala. Point dia kerana Allah Ta'ala tu. Ulama tu tukar sikit cara pemikiran orang Melayu ni, yang adat kita ni, yang mana daripada saja aku mandi bunga untuk menyihatkan tubuh aku ni, dia tukar jadi saja aku mandi
bulan Syaban kerana Allah Ta'ala. Dari situ. Dia sebenarnya mandi bulan Syaban ni tak ada pun. Tetapi dari untuk ulama ni fikir untuk mengelakkan daripada unsur-unsur syirik ni, ulama tu bagi kaedah tu, yang mana tukar cara mandi tu, niat dia. Padahal kalau ikutkan dalam mandi ni, hari-hari kita mandi, cara kita mandi ni. Okey. Seterusnya rumusan kaedah. Slide seterusnya, kaedah ini dimaafkan pada wasilah dan tidak dimaafkan pada yang bermaksud ni. Dia berbentuk umum, dia tak ada benda yang khusus untuk satu benda, dia jenis bersifat umum. Okey, itu untuk poin pertama. Okey, poin yang kedua, di mana dalam keadaan tertentu wasilah itu menjadi di mana dalam keadaan tertentu wasilah itu mengikuti hukum atau diberi hukum yang sama dengan bermaksud. Okey, itu poin nombor 2. Nombor 3, ia selaras dengan lafaz kaedah, iaitu kaedah-kaedah wasilah yang mengikuti yang bermaksud dari sudut hukumnya. Okey, saya nak terangkan apa yang poin nombor 2 ni, dia lebih kurang sama lah macam contoh yang saya bagi tadi. Dia macam daripada pemujaan. Kita ni kan dulu kuat dengan benda-benda mistik-mistik ni, contoh macam puja laut, puja sungai. So ulama datang berbetulkan balik adat kita ni. Kita ni orang Melayu ni mudah terpengaruh dengan adat-adat budaya-budaya daripada agak kita ni kan agama Hindu dulu. Datangnya Islam terus kita Islam hapuskan apa benda yang ada yang ada sekarang yang orang Melayu duk buat ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan pada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin Yusuf, nombor metrik I18303305. Saya akan menyambung tentang hukum furuk, iaitu kaedah 37. Di antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini, yang pertama ialah jumhur sepakat mengatakan bahawa wajib berniat ketika solat, iaitu solat tanpa niat tidak sah. Namun ulama berselisih pendapat berkaitan dengan wuduk tanpa niat. Hal itu kerana wuduk merupakan wasilah menunaikan sembahyang, dan sembahyang yang menjadi matlamat. Dan maksudnya untuk kita menunaikan solat ataupun menunaikan sembahyang, kita perlulah berwuduk, kerana berwuduk itu merupakan wasilah, dia terikat dengan solat. Kalau kita tak berwuduk, maknanya solat kita tidak sah. Yang kedua ialah menutup aurat antara syarat sah mendirikan sembahyang. Untuk itu, menutup aurat untuk mendirikan sembahyang tidak perlu kepada niat, kerana ia merupakan wasilah kepada sembahyang. Maksudnya di sini ialah bila kita nak sembahyang tu, kita kena tutup aurat. Kalau tak tutup aurat, maka tak sahlah solat kita. Untuk menutup aurat tidak perlu niat, untuk menutup aurat, kerana sembahyang memang kena tutup aurat. Okey, cukup di situ. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diri Muhammad Al-Fatihah Abdul Ghafar, I18033381. Okey, saya akan sambung tentang kaedah pecahan. Kaedah pecahan yang mempunyai hubungan kait dengan kaedah kuliah tersebut adalah satu, iaitu yaqtafiru fi wasail ma la yaqtafiru fi maqasid. Maksudnya dimaafkan pada wasilah apa yang tidak dimaafkan. Okey, kita masuk pada hukum kaedah. Ia membawa maksud yang mana sesuatu perkara yang harus ada pada apa yang dituju atau dimaksudkan, seharusnya ia dipenuhi, namun pada wasilah atau cara untuk mencapai matlamat, dan maksud itu dapat dimaafkan atau dilonggarkan dengan menghilangkan atau menguranginya. Okey, kita masuk kepada penjelasannya, iaitu hukum furuk. Okey,
contohnya dalam masalah yang berkaitan dengan niat ketika sembahyang, ulama bersepakat mengatakan ia seharusnya ada, iaitu apabila seorang mengerjakan sembahyang tanpa niat tidak sah. Yang kita tahu, jika kita hendak melakukan sesuatu perkara ataupun suatu ibadah, contohnya kita berpuasa, kita perlukan niat. Kalau tidak, tidak sah puasa kita. Okey, namun berkaitan tentang wuduk, ulama berselisih pendapat, di mana ada yang mengatakan wuduk tanpa niat sah. Alasan mereka ialah kerana wuduk itu merupakan wasilah kepada sembahyang, tidak perlu berniat. Okey, solat itu sah, menjadi sah kerana apa? Wasilahnya kerana kita mengambil wuduk. Mengapa kita mengambil wuduk? Kita mengambil wuduk untuk kita solat. Macam tu. Dan juga iaitu menutup aurat untuk mendirikan solat. Okey, apa yang kita, masa kita menutup aurat tu, apa yang kita nak lakukan? Niat kita apa? Untuk mendirikan sembahyang. So, hal itu kerana menutup aurat itu merupakan wasilah untuk sembahyang. Pembintangan kami, terima kasih kepada yang mendengar dan mohon maaf kepada jika ada yang tidak memahami tentang slide ini atau pembintangan ini. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.